Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita hadiahkan ummul kitab. Moga-moga semua umat Islam di atas muka bumi ini mendapat hidayah, petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang sayang kepada saudara kita sebagaimana kita sayang diri kita, yang berkehendak kepada keselamatan di negara akhirat yang kekal abadi. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, yang telah melimpahkan rahmatnya yang tidak putus-putus, nikmatnya kepada kita di dalam setiap cobaan, ujian, pancaroba, mengandungi hikmah, mengandungi rahmat. Itulah rahsia Tuhan yang Maha Baik, selama-lamanya baik. InsyaAllah kita pada malam ini akan memperkatakan tentang pemimpin yang bersifat Rasul atau Nabi. Bila disebut pemimpin bersifat Rasul atau Nabi, bukanlah bermakna pemimpin itu seorang Rasul atau seorang Nabi, tapi wataknya, wataknya dan sikapnya mahu menyelamatkan orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kalau kita melihat negara kita, atau khususnya negara-negara di Nusantara, dan lebih khusus lagi kepada Malaysia dan Indonesia, di mana kita melihat hari ini bahawa perkara-perkara yang menjadi cabaran kepada umat Islam, yang menjadi ujian, pancaroba, yang menjadi mehnah, fitnah, terlalulah banyak. Kita sebenarnya sama ada kita sedar maupun kita tidak sedar, kita sedang mencari-cari manakah pemimpin-pemimpin yang dapat mengatasi masalah-masalah di negara-negara di Nusantara, sekurang-kurangnya di negara kita sendiri. Kita mencari pemimpin-pemimpin yang boleh membantras maksiat dan juga dosa-dosa yang sedang bermaharajalela. Kita juga sedang mencari pemimpin yang boleh menghalang daripada perkara-perkara yang haram dibuat di negara masing-masing. Kita juga mencari pemimpin yang benar-benar berwibawa, yang benar-benar boleh mengatasi masalah pandemik COVID-19 ini. Sebagaimana yang umumnya mengetahui bahawa kita sedang menghadapi ujian yang sangat-sangat besar, dan ada lagi nanti ujian yang lebih besar. Tetapi buat masa ini, ujian pandemik COVID-19 ini sudahlah dianggap sangat-sangat besar, di mana tangan-tangan hidden hand memainkan peranan. Sebagaimana kita banyak mendengar dan banyak membaca berkaitan dengan COVID-19 ini,
bahawa inilah era New World Order untuk menguasai umat Islam di seluruh dunia, di mana kita dikehendaki insya-Allah satu masa nanti yang terdekat untuk menerima apa? Iaitu vaksin. Ada chip-chip yang akan masuk ke dalam tubuh badan kita yang mengandungi perkara-perkara yang haram, yang dianggap keadaan adalah darurat, maka tidak kita kena ambil. Jadi walaupun demikian, kita tetap juga mencari alternatif. Siapakah dia orangnya, siapakah dia tokohnya, siapakah dia pemimpin yang benar-benar boleh menyelesaikan masalah ini. Kita juga, negara-negara di Nusantara ni menghadapi masalah hutang negara, terbeban dengan hutang yang begitu banyak. Jadi bagaimana nak mengatasinya? Jadi pemimpin yang ada, pemimpin yang kita harapkan ini, yang kita dambakan ini, mestilah pemimpin yang benar-benar global. Jadi bila mana kita melihat hampir seluruh dunia, bahkan bolehlah dikatakan di seluruh dunia hari ini, semuanya bermasalah dan kita tercari-cari, maka memang benarlah kita kena mencari pemimpin yang benar-benar berwibawa, bukan setakat ilmu agama yang banyak. Hari ini kita terpesona, kita terpegun dengan orang-orang yang mempunyai ilmu agama yang banyak, yang boleh bercakap, yang boleh berpidato, yang boleh mengeluarkan hujah dan dalil. Tetapi kita nak juga pemimpin yang sebenarnya dia boleh menyelesaikan bukan saja masalah agama, masalah dunia. Jadi pemimpin itu sekarang ini, di mana kita telah berada di kurun yang ke-15 ini, maka pemimpin itu telah ada. Oleh kerana kita tidak serius, oleh kerana kita ini belum lagi mendapat hidayah yang sempurna dan taufik yang sempurna, maka kita belum lagi mengenal pasti siapakah pemimpin tersebut. Jadi berbalik kepada tajuk kita pada malam ini, pemimpin yang bersifat Rasul atau Nabi. Rasul atau Nabi dan juga ulama yang bersifat Rasul. Semua orang tahu Rasul ini menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Dia untuk diri dia dan dia kena sampaikan kepada orang lain, maknanya nak selamatkan orang lain. Ada pun yang bersifat Nabi, kepada diri dia diberi, dapat juga wahyu kepada diri dia, tapi tak wajib, harus saja menyampaikan kepada orang lain. Jadi dia lebih kepada bersifat abid. Jadi mereka itu adalah pemimpin. Kadang-kadang ada ramai pengikutnya, kadang-kadang sedikit sangat pengikutnya, macam Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi yang penting mereka ini tidak salah, tidak melakukan dosa. Mereka menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin yang ni, pemimpin yang disebut atau diistilahkan sebagai Rasul atau Nabi, atau ulama yang berwatak Rasul, ulama yang berwatak Nabi ni, mereka ini tugasnya membawa manusia kepada Tuhan. Jadi ini satu istilah yang baru. Apa makna membawa manusia kepada Tuhan? Bukan membawa manusia kepada mengerjakan syariat Tuhan semata-mata. Jadi hari ini ramai di antara kita ini telah mengerjakan syariat, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi boleh jadi di sana terdapat berbagai-bagai niat, sehingga dengan itu syariat yang dikerjakan itu bukanlah benar-benar berlandaskan kepada tauhid atau iman. Jadi pemimpin yang benar-benar berwibawa, berkarisma, bertakwa ini, dia membawa manusia kepada Allah. Jadi kalau begitu, bukan semua orang boleh jadi pemimpin. Jika dia bukan Rasul, bukan Nabi atau ulama yang bersifat Rasul atau Nabi, maka ramai para pemimpin mereka bukan bawa orang kepada Tuhan. Jadi kalau bukan bawa kepada Tuhan, bawa kepada syaitan. Bawa kepada syaitan itu dua je. Bawa orang kepada Tuhan, kepada jalan mardatillah, yang mendapat pahala, kepada syurga.
Makna kalau sebaliknya bukan bawa kepada Tuhan, sama ada bawa kepada diri sendiri, bawa kepada kumpulan, bawa kepada parti, itu bawa kepada syaitan lah. Pasal apa syaitan, orang tanya? Sebab kita bawa selain dari bukan kerana Allah. Sedangkan nawaitu kita, qasad kita, wajib mesti. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi bila lain daripada itu, itulah syaitan. Maknanya berlaku syirik sana, berlaku sesuatu yang salah, menyalahi syariat. Tapi mereka tidak sedar kerana mungkin niatnya baik. Jadi makna ada setengah pemimpin ni nak membuat perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik. Hatta dia ada dua baik ni. Satu baik ni di sudut kacamata masyarakat, kacamata rakyat baik. Jadi nak ambil hati rakyat, nak ambil hati masyarakat, mereka buat benda-benda yang namanya baik. Kalau orang tengok pun perkara itu adalah baik. Satu lagi, perkara yang baik ni makna dia benar-benar. Pemimpin itu bukan tak ada. Pemimpin itu buat kebaikan, buat aktiviti, buat kebajikan, niatnya baik, yakni lillahi ta'ala, yakni ikhlas. Tetapi kerana dia bukan orangnya, dia bukan orangnya yang dijanjikan secara mutlak, secara muktamad. Makna pemimpin itu tidak disebutkan gelarannya, namanya, isyaratnya dalam hadis tak ada. Cuma dia sendiri atas nama Islam, atas nama tanggungjawab sebagai pemimpin. Sebagaimana kata Nabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyatihi aw kama qala. Semua kamu adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya. Jadi mereka pun ingin melaksanakan kerja-kerja sebagai seorang pemimpin dengan niat yang baik. Tapi kerana dia bukan orangnya yang dijanjikan, maka dia boleh melakukan kebaikan setakat mana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pemimpin ini dia tidak boleh membuat kebajikan secara global, menyeluruh dalam negara. Apatah lagi di area kalau Nusantara, apatah lagi kalau dunia yang bersifat sejagat ini. Lebih-lebih lagi kalau niatnya tidak baik, sudah tentulah dia membawa manusia ini kepada syaitan, bukan kepada Tuhan. Bukan satu yang mudah atau senang, kerana jalan kepada Tuhan itu, jalan kepada Allah itu macam kita ni datang ke masjid, sembahyang berjemaah dengan niat yang betul. Ini maknanya kita bawa diri kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju ke suatu jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersifat maknawi, dia bersifat rohani. Sebab kita nak sembahyang ni kena ada hubungan hati kita dengan Allah, dengan khusyuknya, rasa bertuhannya, rasa kehambaannya. Semua sifat-sifat kita masa sembahyang, berhajat kita, fakir ilallah, memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya bersifat maknawi dan rohani. Ia memerlukan akal yang terpimpin. Jadi jalan nak menuju Allah ni memerlukan akal yang terpimpin, bukan akal semata-mata macam Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah hari ini banyak dalam zaman moden ni, tapi namanya bukan Mu'tazilah. Dia tak ada nama. Kadang-kadang berbagai-bagai jenama, tapi fahaman itu dikenali sebagai fahaman Mu'tazilah. Bila dia tengok bertentangan dengan akal atau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, maka dia mendahului, dia meletakkan akalnya. Sebab dia menganggap akal itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menilai mengikut akal dia, lalu dia menolak kadang-kadang hujah. Contohnya di alam barzakh ada pula seksa kubur, kita dah mati, kemudian ada pula soal mungkar nangkir. Itu tak boleh diterima, kata mereka ni. Ataupun bila Nabi SAW dah wafat, kemudian ada orang bermimpi dengan Nabi mengajar selawat. Ada pula macam Islam tak lengkap, tak sempurna. Bila Nabi dah wafat, habislah, tak adalah ajar apa-apa lagi dah. Jadi dia menggunakan akal dia yang cetek, yang dangkal tadi, untuk menentukan satu itu benar atau salah. Padahal Islam ini ditentukan oleh wahyu. Oleh wahyu itu apa yang kata Quran. Walaupun kadang-kadang ia bertentangan dengan akal kita.
Yang pentingnya dia sesuai, cocok dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Dan lagi satu, iaitu jalan menuju Allah ini memerlukan hati yang bersih dari mazmumah, yang dapat memikirnya, yang dapat merasakannya. Jadi kalau ilmu sahaja banyak, kalau ilmu orang tu orang alim, ilmunya banyak, boleh cakap tentang nahwu, tentang saraf, tentang tafsir, tentang ilmu balaghah, tentang macam-macam ilmu lah, hadis dan sebagainya, sedangkan hatinya penuh dengan mazmumah. Jangan kita hairankan, lebih-lebih lagi di zaman kita, akhir zaman ini, ilmu saja dia tidak boleh memberi manfaat. Sebab itu disebut bahawa orang-orang yang alim tetapi tidak beramal dengan ilmunya, tidak mahu mujahadah, tidak mahu menundukkan nafsunya, hanya berbangga dengan ilmunya, yakni penuh dengan mazmumah. Lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dia tahu ilmu itu, ilmu ni bahagian agama, tapi dia tidak mempraktikkannya dan tidak sempat bertaubat, maka orang alim ini, maka ulama ini dicampak ke dalam neraka lebih dulu daripada penyembah berhala. Lebih dulu daripada penyembah berhala. Penyembah berhala dari segi adatnya lebih teruk lagi daripada orang alim. Tapi kenapa orang lain dicampakkannya? Sebab dia tahu ilmu tu. Dia tahu ini jalan syurga. Dia tahu ini Allah suka. Dia tahu ini bagian-bagian pahalanya. Begini kelebihan dapat di akhirat. Tetapi malangnya dia tak nak. Dia tak mau beramal. Dia ikut nafsu, bertuhankan nafsu. Maka orang ni sayugia patutlah dicampak lebih dulu daripada penyembah api berhala. Penyembah-penyembah berhala. Bila mana orang yang penuh dengan mazmumah, ataupun orang alim atau siapa saja orang awam yang tahu ilmu halal haram, tetapi tahu ilmunya ada, tetapi langgar saja perkara-perkara yang haram, maka dia tidak akan nampak jalan kepada Tuhan. Sebab itu disebut hidayah itu mahal. Taufik itu mahal harganya. Dia bukan diberi kepada orang alim ke, kepada orang hafiz Quran ke, kepada orang yang pandai bahasa Arab. Dia bagi kepada siapa yang Allah nak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sebab itu kita dengar akhir-akhir ini kita pun takut. Sebab ustaz-ustaz ni menunggu masanya. Ada perangkap, ada bobby trap menunggu dia. Giliran dia pula bila. Sebab ada orang bercakap, tengok halwa, tengok ustaz ni berzina, na'udzubillah. Jangan anggap kita tengok ustaz ni mesti baik, motivator mesti baik, dai mesti baik, ulama mesti baik. Ingat ini akhir zaman. Akhir zaman ni banyak perkara-perkara yang tidak diduga, yang tidak disangka. Orang baik boleh jadi jahat, orang jahat boleh jadi baik. Jadi di sinilah kita kena apa? Kita kena awas, kita kena hati-hati, sangat berhati-hati tuan-tuan. Jadi kalau orang itu tidak ada guru yang terpimpin, tidak ada guru yang warak. Guru yang warak ni guru yang beramal. Guru yang beramal, walaupun ilmunya tak banyak mana, kita nampak seharian hidupnya sangatlah beramal, sangatlah menjaga ibadahnya. Jadi orang ni boleh diikuti sebab dia beramal. Amal tu penting. Jadi kalaulah orang tu sendiri dia tak boleh pimpin diri dia, macam mana nak pimpin orang lain? Kalau diri kita jahat, ampun maaf. Kalau diri kita ni fasik, diri kita ni fajir, diri kita ni tak buat apa yang Tuhan suruh, macam mana kita nak suruh orang lain masuk ke hati dia untuk beramal? Dari segi hukum adatnya, lumrahnya, lazimnya, melalui pengalaman tak boleh pergi mana. Kalau orang rasa dia hebat pun melalui akal saja, orang akan iktiraf dia, wah hebat dia, setakat itu saja. Tapi orang tu dia tak boleh menjadi murid dia yang taat, yang setia, tak boleh. Sebab itu akan datang nanti pemimpin yang benar-benar berwibawa, benar-benar baik, benar-benar soleh, benar-benar bertakwa, bertaraf wali, bertaraf mujaddid. Lepas tu dah dia ada semua kriteria tu, dia tak nak pula jadi pemimpin. Dia tak nak pula berebut jawatan pemimpin.
Sebab itu tuan-tuan kena yakin, kena percaya bahawa Islam kali yang kedua di akhir zaman ini akan bangkit ini dengan cara yang cukup harmoni, yang tidak diduga oleh orang. Sebab selama hari ini kita memikirkan bahawa zaman ini zaman yang penuh huru-hara, yang penuh dengan peperangan, persengketaan. Mana mungkin Islam akan bangkit dengan cara yang aman? Mestilah juga dengan cara menjatuhkan orang. Kita rasa begitu. Tetapi kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Dia yang mentakdirkan dan menjadikan segala macam onak dan duri kemaksiatan bermaharajalela, dia izinkan setelah bertahun-tahun lamanya. Maka dengan kuasa dia juga, dengan kasih sayang dia juga, maka dia nak menunjukkan kuasa dia. Bila dia nak menunjukkan kuasanya, negara yang penuh dengan kucar kacir yang tidak aman ini dia boleh gantikan dengan suasana yang aman dan harmoni. Dia nak tunjuk kuasa dia, dia boleh buat. Jadi di sinilah kita kena percaya, dan dah sampai masanya sekarang ini. Jadi apabila pemimpin yang berkuasa nanti mempunyai sifat takwa yang tinggi, masa tu orang yang ni pun tak percaya, A, B, C, D, E, F sampai Z dah orang dah tak percaya. Maka ketika itu orang memikirkan apa dia? Akhlak. Wibawa tu akhlaknya, ibadahnya. Rupa-rupanya pemimpin yang tampil tidak lama lagi bukan setakat akhlaknya, bukan setakat takwanya, tetapi rupanya dia ada aset, dia dibantu secara package. Rupa-rupanya pemimpin yang akan datang di zaman kita tidak lama lagi ni secara package. Secara package ni dia bukan sendiri, dia ada jamaah dia ada role model, dia ada contoh dalam semua bidang. Pasal apa dia ada contoh dalam semua bidang? Sebab dia nak membangunkan satu negara yang bercorak Islam tulen, sehingga menjadi contoh, sehingga orang kagum, orang tercengang bangang. Bukan tercengang-cengang, tercengang bangang. Macam mana boleh jadi macam ni, hebat. Sampai tu dia berkembang sampai peringkat empire. Sampai peringkat empire. Jadi Islam mendominasi, Islam menguasai seluruh dunia. Sampai macam tu boleh. Jadi kita kena percayalah. Siapa yang duk berangan-angan lagi, siapa yang tidak mempercayainya, ini bermakna dia menafikan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dia bertuhankan akal lagi. Tak mungkin, tak logik. Ini namanya bertuhankan akal. Jadilah fahaman ni fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ni dia ada kaitan dengan tauhid. Dia bukanlah, kita tak kata dia kafir, tapi fahaman dia fahaman yang membawa bid'ah dolalah, yang sesat. Sesat tak mesti kafir. Sesat ni dah keluar daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah.